Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ni. Kita dipertemukan lagi untuk Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sedang penonton ada sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz istimewa sempena sambutan Maulidur Rasul dengan topik perbincangan Khalifah
dan ketua agama ataupun khalifah ketua agama. Anda juga boleh menonton siaran pada hari ini secara HD di www.tonton.my. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kami. Tetap setia menjadi keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang tidak jemu-jemu untuk bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberikan manfaat, kebaikan, barakah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini macam kita sebutkan sebentar tadi, perbincangan istimewa sambutan Maulidur Rasul, mengenang kembali perjuangan dan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak boleh kita bincangkan, yang boleh kita ambil, yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga menjadi hamba Allah yang istimewa dan juga menjadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap setia bersama dengan kita, insya-Allah. Baik, sedang penonton, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yang sentiasa memberikan kepada kita mutiara kata dengan susunan ayat dan perkataan yang cukup cantik, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Ervino Johari bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat bersama dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini perbincangan kita istimewa tentang sambutan Maulidur Rasul. Kalau tadi pun sedang menonton dah Ustaz, kita buka dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, ada sedikitlah, ini mungkin sebagai kita punya haluan pembukaan. Biasanya orang kan Ustaz, bila mana datang saja sambutan Maulidur Rasul ni, dia kata dalam sambutan Maulidur Rasul ni tak ada lain, hanya sekadar kita ni sambut birthday ataupun kita sambut hari kelahiran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada dua benda je. Yang pertama kita sambut hari kelahiran, dan yang kedua dalam dia ada majlis ilmu. Dia kata dua benda ni sahaja. Tapi daripada sudut saya fikir, saya rasa ada lagi benda yang mungkin ada dalam sambutan Maulidur Rasul, dan mungkin juga penonton-penonton pun terfikir sama macam saya. Jadi mungkin kita nak dapatkan pandangan sedikit dari Ustaz sebagai pembukaan, apa lagi yang ada dalam sambutan Maulidur Rasul selain hanya sambutan kelahiran baginda dan juga adanya majlis ilmu. Sedikit dari Ustaz, silakan. Terima kasih pada Da'i Azrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat jumpa semula dengan Da'i Azrin. Terima kasih atas jemputan dalam program Tanyalah Ustaz. Subhanallah, mudah-mudahan majlis ilmu kita ini berimpak, menjurus dan berfokus untuk kita mengingati, malah membugarkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap masjid, surau, institusi, jabatan, agensi dan juga mana-mana organisasi, apabila mereka melaksanakan yang dilihat sebagai satu kebiasaan ataupun uruf, tradisi dan amalan tahunan, mengadakan majlis sambutan mengulang ingat hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar antara yang Da'i Azrin sebutkan itu adalah sebahagian daripada agenda dan itinerary. Ianya nampak biasa, tapi dia sangat-sangat penting pastinya untuk memastikan orang-orang, masyarakat setempat, warga kerja, mereka yang terlibat, muslimin muslimat dapat hadir bersama di dalam majlis ilmu. Tetapi biar berbeza organisasi dan institusi, pada fikir saya mengapa sambutan ini amat-amat penting untuk dilaksanakan, kerana kita mahu setiap kali kita sambut Maulidur Rasul, maklumat, informasi, data, malah fakta, hujah dan dalil terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita rindui dan kita cintai, biarlah dia bertambah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tidaklah pengetahuan kita itu bersifat statik, jumud, tidak dinamik dan sebagainya. Kerana itulah kalau kita perhatikan, izinkan saya untuk berkongsi dapatan daripada ayat Al-Quran secara ringkas. Kalimah Muhammad, perkataan nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diungkapkan di 4 tempat sahaja. Daripada 6236 ayat, ada 4 tempat sahaja. Pertama dalam Ali Imran 144. Mengapa kita kena sebut ini? Untuk kita membugarkan rasa keseronokan kita bicara tentang ketua negara dan juga ketua agama, pemimpin kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul.
Muhammad itu bukanlah sekadar seorang manusia biasa, tapi Allah kata dia adalah utusan. Dan sebelum dia diutus, telah pun ada utusan-utusan para kekandanya di kalangan Nabi dan Rasul sebelum daripadanya. Di sini juga sebenarnya ada konsep daripada kalimah khalifah ataupun ketua dan pemimpin, kerana Nabi meneruskan usaha yang para kekandanya dulu buat. Nak tahu, nak mencintai, nak tambahkan ilmu tentang Nabi SAW, antara cara yang berimpak adalah kita kena kenal, buat homework, latar belakang, sejarah dan sirah Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS. Baru-baru boleh nampak penerusan. Cantiknya sekuen kronologi dakwah membawa mesej risalah yang sama. Kedua, sambutan Maulid Rasul perlu untuk diberikan penekanan sambil-sambil makan, sebelum ke selepas makan, selawat dan sebagainya, dengan firman Allah menerusi surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan sekadar seorang lelaki, bukan sekadar seorang yang berstatuskan bapa di kalangan kamu, tapi dia adalah pesuruh Allah. Lantaran itu Allah mengajak kita untuk melihat orang lelaki, muslimin dan juga muslimat tentang soal kepimpinan. Nabi diterangkan di sini tentang kepimpinan, lantaran sambutan Maulid Rasul mesti diisi dengan agenda, model, contoh tauladan, ikutan cara baginda Nabi mengurus dan juga mentadbir urus, mengawal selia urusan-urusan kenegaraan. Juga dalam surah Muhammad ayat yang kedua, walladzina amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Pengenalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada nabi kita, tetapi subhanallah menerusi apa yang umat Islam kena lakukan. Lantaran itu kita ini menjadi wakil untuk menunjukkan begini dulu akhlak Nabi SAW. Dia mesti diterjemahkan, baru nampak sifat orang-orang yang beriman, baru mereka akan menjadikan dan merasakan bahawa benar-benar Nabi ini sebagai contoh dan ikutan. Dan yang terakhir dalam surah Al-Fath 29 juga menyatakan sifat sebenar orang-orang yang bersama dengan Muhammad SAW, iaitu asyidda'u 'alal kufar, pada perkara-perkara kekufuran dan orang-orang yang mengajak pada kekufuran, kita perlu bertegas, kita perlu mempunyai keyakinan dan juga pancang prinsip yang nyata. Tapi bila bersama dengan orang yang beriman, ruhama'u bainahum, mudah kasihan, mudah belas simpati dan sebagainya. Ambillah kombinasi empat-empat ayat ini, kita akan lihat bahawa sambutan Maulidur Rasul kita, dia akan jadi lebih berinformasi, malah insya-Allah akan berbekas di hati insya-Allah. Subhanallah. Maknanya bukan hanya sekadar nampak sambutan tersebut biasa-biasa, tapi ada pelbagai perkara di dalamnya. Macam Ustaz sebutkan kepada kita tadi, itu adalah sebahagian daripada yang di antara. Tuan-tuan, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Istimewa pada hari ini tentang sambutan Maulidur Rasul, memperingati baginda Nabi SAW. Jadi dalam tarikh-tarikh besar dalam Islam ini ada banyak tarikh-tarikh yang menyebabkan kita satu hari tertumpu kita ingat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sambutan Maulidur Rasul. Baik, sedang menonton, kalau tadi kita dah sebutkan sedikit berkenaan dengan pembukaan perbincangan kita, apa lagi yang kita boleh ambil dalam sambutan Maulidur Rasul? Memfokuskan pada hari ini, perbincangan kita adalah tentang khalifah ketua agama, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita nak buka perbincangan kita, nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Al-Shal. Kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sejarah gelaran yang diberikan kepada Khalifah Ar-Rashidin, juga dikenali sebagai Khalifah ala minhaj nubuwah? Jadi mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih katanya. Terima kasih juga sahabat kita Al-Shal untuk soalan ini. Silakan Ustaz.
Terima kasih kepada Da'i Azrin, terima kasih juga pada yang bertanya. Subhanallah. Gelaran khalifah ini bermula selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi umrah, kita ziarah Masjid An-Nabawi, kita mesti akan dibawa kepada Dar Bani Saqifah yang ada bersebelahan tidak jauh daripada Masjid Nabawi, dalam lingkungan masjid juga yang mula-mula berlakunya isu perlantikan dan juga penggantian selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an disepakati, maka dia diberikan gelaran sebagai bukan amir tetapi diberikan sebagai khalifah, ataupun yang disebutkan di sini adalah khulafa ar-rasyidin. Artinya para khalifah yang empat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Ar-rasyidin artinya yang memandu arah, yang memberikan bimbingan dan petunjuk berdasarkan kepada apa yang diajar serta ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelaran ini diberikan pertama kenapa? Kerana faktor kenabian dia tidak diwarisi atau tidak semestinya diwarisi. Antaran itu apabila wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus dicari kepada mana-mana di kalangan ahli bait, ahli keluarga Nabi untuk menggantikan, tetapi faktor kekhalifahan ataupun keketuaan ini kesemuanya itu merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Untuk memahami, ya benar, khalifah ala minhaj an-nubuwah, iaitu khalifah ketua di atas jalan cara, itu makna minhaj. An-nubuwah kenabian, artinya apa yang diajar oleh Nabi dipraktikkan di dalam pemilihan malah pun penggelaran kepada khalifah Islam yang pertama. Apa kelebihan? Apa kalau kita perhatikan di antara keistimewaan gelaran khalifah ini dan sejarahnya itu bermula? Pertama adalah kerana gelaran ataupun istilah khalifah itu diberikan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan seterusnya kerana cara pemilihan khulafa ar-rasyidin, cara pemilihan empat khalifah itu adalah berteraskan ajaran Nabi, tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Yatamasya ma'asyura, dia bersejajar, berseiring, malah menyetujui konsep dan pelaksanaan syura. Nabi SAW dalam perkara-perkara besar, apabila ingin membuat keputusan, Nabi boleh saja putuskan sendiri, tapi Nabi biasa membuka ruang agar pandangan, dapatan, perkongsian info diberikan oleh para sahabat. Keduanya, diberikan gelaran khulafa ar-rasyidin. Di antara keistimewaannya adalah kerana ia adalah bukan merupakan satu jawatan yang diwarisi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apabila beliau menjadi khalifah dan kemudian selepas 2 tahun 3 bulan kewafatan beliau kerana gering, maka dia tidak menyuruh dan mencari mana-mana di kalangan anak-anaknya. Dia bukan nak wariskan, tapi diberikan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Entah ya, kerana panjang sikit soalan yang ni, kita buka lagi sikit. Yang ketiganya pula, Umar juga begitu, tidak mewariskan pada anak ahli keluarga. Uthman ibn Affan juga sama, Sayyidina Ali bin Abi Talib juga sama. Ketiga, sejarah gelaran khulafa ar-rasyidin ataupun khalifah ini diiktiraf sebagai mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana setiap satu khalifah yang dilantik, mereka ikut cara Nabi bila dilantik. Apa cara Nabi? Bila dilantik, maka yang pertama sekali adalah Nabi yakhtub amaman nas. Nabi akan berkhutbah. Begitulah juga para khulafa ini diberikan gelaran khalifah, maknanya pengganti Nabi. Mereka akan memulakan dengan dia punya ucapan dasar ataupun keynote dia. Khutbah itu disampaikan kepada manusia supaya orang nampak hala tujunya itu di mana. Dan yang keempat, khalifah ini, gelaran ini jadi istimewa kerana dia tidak semestinya apa-apa keputusan di peringkat kenegaraan khalifahlah yang menjadi penentu. Khalifah ini juga tidak terikat dengan pandangan-pandangan daripada penasihat dia. Pemimpin ini perlu mempunyai kebijakan dan juga daripada sudut intelek untuk melihat pandangan, informasi, data yang dapat diberikan oleh pelbagai pihak
dan kemudian dia membuat dasar dan keputusan berdasarkan kepada maslahat umum. Antaran itu daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hinggalah pada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ini disebut dalam sejarah Islam sebagai zaman Khulafa Ar-Rashidin ataupun Khulafa ala minhaj an-nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dua istilah yang disebutkan sebentar tadi yang mana membuka ruang untuk kita hari ini berfikir tentang bagaimana yang disebutkan sebagai khalifah yang empat disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi, cara perlantikannya dan bagaimana yang dimaksudkan dengan khalifah tersebut. Baik sedang penonton, mungkin kita teruskan perbincangan kita. Soalan seterusnya dari Hana Wan Ci. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah aktiviti seorang khalifah dan ketua agama ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara perlantikannya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Hana Wanci untuk soalan ini. Aktivitinya dan sedikit lagi tambahan untuk cara perlantikannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Azrin dan juga kepada yang bertanya. Secara ringkas, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah Islam yang pertama 2 tahun 3 bulan. Diteruskan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an selama 10 tahun lebih, dan kemudian sampai pada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an 12 tahun lebih, dan bila sampai pada Sayyidina Ali bin Abi Talib sekitar 4 tahun. Maka kalau kita perhatikan di antara aktiviti yang dilaksanakan oleh mereka adalah sejajar seperti mana apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Benda yang baik itu diteruskan dalam masa yang sama. Antara keistimewaan dan peranan mereka ini adalah memastikan dakwah itu tersebar makin luas. Sebab itu kalau kita perhatikan cantik, kalau kita dapat tunjukkan peta, subhanallah, zaman penjajahan bermula daripada penghapusan riddah, orang-orang yang murtad yang tidak mau membayar zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, peluasan kuasa dan empayar Islam di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an sehingga dapat membebaskan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem, Palestin sekarang ini. Ditambah lagi penguasaan itu di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan seterusnya pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Antara yang paling jelas adalah bila Nabi SAW memulakan misinya dengan menghantar diplomatnya ataupun atasyenya ataupun dutanya membawa surat watika untuk mengajak kuasa Rom, Parsi dan juga Muqaykis di Mesir dan juga di tempat-tempat lain tentang mengajak mereka masuk Islam. Ini jugalah aktiviti yang dilakukan oleh para khulafa Ar-Rashidin di dalam memastikan Islam tidak hanya berada di semenanjung tanah Arab tetapi juga di seluruh pelosok dunia hingga sampai di zaman Bani Umayyah di kerajaan Andalus, di Spanyol dan sebagainya. Yang keduanya pula, cara pelantikan. Saya berikan satu contoh bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilantik. Subhanallah. Abu Bakar ini wajar untuk kita berikan pelbagai pendekatan dan juga penekanan lantaran Nabi mendoakan dia dan memberikan satu pengkhususan dalam doa Nabi, iaitu lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau aku, Allah bagi izin untuk aku lantik mana-mana sahabat menjadi kekasih, gelaran itu kekasih, pasti aku akan pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai kekasih. Bila berlaku kewafatan, maka pada suatu hari, sehari selepas daripada itu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapat perkhabaran bahawa golongan Ansar, orang-orang Ansar, mereka telah berkumpul di kawasan Bani Sa'adah, kawasan perkumpulan Bani Sa'adah. Mereka berbincang untuk melantik khalifah daripada kalangan orang Ansar, iaitu daripada kalangan orang-orang yang asalnya Madinah. Mengapa? Kerana mereka kata Islam diasaskan kerajaannya itu di Madinah. Nabi menunjukkan kelestarian kepimpinannya itu juga di Madinah. Hanya tahun 8 Hijrah baru dibuka semula kota Makkah dan sebagainya. Lantas bersegeralah Abu Bakar dan Umar pergi, dan kemudian mereka, inilah yang dikatakan indahnya syura. Tidak ada pertelingkahan, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam khusumat. Maka orang-orang Ansar menyatakan patutnya khalifah ini dilantik. Yang pertama ni, dia akan jadi presiden, dia akan jadi satu kes rujukan untuk pelantikan khalifah yang seterusnya.
Maka mereka kata pertama kerana Nabi pun duduk lama di Madinah, Nabi wafat di Madinah, dan juga orang-orang Ansar adalah penduduk asal di negara namanya Madinah, maka wajarlah untuk ahli Madinah di kalangan orang-orang baik Aus ataupun Khazraj, dalam kes ini lebih merujuk kepada kaum Khazraj, wakilnya itu untuk menjadi khalifah. Tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu an dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengguna pakai cara diplomasi dalam syura, iaitu menyatakan bahawa subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal daripada Makkah, berasal daripada kaum Quraisy, dan kaum Quraisy ini kaum yang termasyhur, tertinggi, terbilang paling bangsawan dalam suku-suku kaum Arab. Dan pendapat ini diterima oleh salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit adalah ahli Madani, orang Madinah. Dia adalah merupakan daripada suku kaum Khazraj. Beliau ini bukan sekadar menghafaz ayat Quran keseluruhan, setiausaha pencatat turunnya wahyu, dan juga adalah merupakan antara periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyatakan, wahai kaum, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan daripada kalangan muhajirin yang berhijrah. Kerana itu dilantiklah daripada golongan muhajirin, daripada kaum Quraisy, dan kesemuanya akhirnya sepakat dengan usul daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an agar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah. Itu ringkasan kepada susur galur cara pelantikan khalifah yang pertama. Subhanallah, terperinci bak kata orang. Ustaz ceritakan kepada kita bagaimana nak memahami apakah aktiviti yang dilakukan. Aktiviti yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang khalifah di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga cara perlantikan. Kalau di awal tadi Ustaz kongsikan kepada kita sedikit cara perlantikannya, dan diceritakan lagi secara terperinci supaya kita tahu bagaimana perlantikan pertama sekali khalifahnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin pagi ini kita nak dua hala. Yang pertama mungkin kita nak memfokuskan kepada khalifah dan ketua agama tersebut. Sambil-sambil tu kita juga nak melihat tentang bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kebiasaannya Ustaz dan menonton, orang sebut Nabi Muhammad ni sebagai ummi, yakni buta huruf katanya. Ummi. Dan ada pula orang yang sebahagian lagi dia pun ada satu pandangan, dia kata nampak Nabi Muhammad pun buta huruf, dia kata. Nabi Muhammad pun tidak ada pembelajaran yang formal, dia kata. Jadi bila mana disebutkan macam ini seolah-olah memperlekeh dan mengejek-ngejek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pasti ada hikmah yang Allah cuba tunjukkan kenapa Nabi Muhammad itu ummi dan gurunya bukanlah disebutkan biasa-biasa, adalah Jibril alaihi salam. Jadi mungkin ada sedikit komen dari Ustaz menjawab kepada tohmahan bagi mereka di luar yang mengejek dan memperlekehkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dari Ustaz, silakan. Terima kasih pada Dai Azrin. Subhanallah adalah merupakan satu lontaran yang tepat, signifikan, dan malah menjadi realiti dalam masyarakat. Namun kita kena peringatkan pertama-tamanya ialah sebarang bentuk penghinaan atau juga kata-kata sinis, perbuatan yang bersifat sinikal, ataupun ketidaksetujuan kita terhadap apa-apa cara pendekatan yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebarang bentuk ini adalah dianggap sebagai satu penghinaan dan dia boleh merosakkan atau mencalarkan akidah kita. Lantas berhati-hati, diharapkan agar masyarakat kita cakna terhadap perkara ini. Kedua, persoalan ummi, subhanallah, para ulama mu'tabar membicarakan tentang lafaz atau gelaran ummi ini daripada pelbagai sudut. Antaranya, cantik kalau kita ambil sempena dengan kita memperingati Nabi, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Mengapa diberikan gelaran ummi? Pertamanya adalah kerana ia merupakan kalimah yang dinasabkan kepada perkataan ummi dalam bahasa Arab tanpa huruf sabdu. Di atas huruf ya itu tak ada simbol sabdu yang membawa makna ibu.
Ibu ini adalah permulaan bagi manusia. Lantas di zaman Arab ketika itu, bila dipanggil seseorang ini ummi, bukan merujuk kepada kejahilan ataupun tahap intelektual yang rendah ataupun tidak terbuka minda dan fikiran terhadap maklumat-maklumat yang hebat atau tidak menerima sebarang bentuk pembaharuan teknologi dan sebagainya, tapi merujuk kepada kesucian. Permulaan manusia, kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan yang suci. Lantas nak cari zaman jahiliah, orang yang boleh preserve, yang menjaga kesucian akhlak sampai digelar Al-Amin, tak ada orang lain kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya mencelah Ustaz. Maksudnya yang dia ada banyak maksud kepada ummi tersebut. Yang pertama adalah membawakan ibu ataupun permulaan kepada sesuatu yang menjaga kesucian. Baik Ustaz, mungkin kita akan sambung lagi berkenaan dengan perkataan ummi tersebut menjawab kepada tomahan mereka di luar. Kita berehat seketika dahulu Ustaz. Kita kembali selepas ini. Sahabat Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru istimewa Maulidur Rasul. Alhamdulillah kembali bertemu. Ayuh berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita dan lazimkan di lisan kita menyebut perkataan yang baik-baik, dan kalau pun tak tahu nak sebut apa yang baik, maka seeloknya berdiam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan perbincangan kita sambutan Maulidur Rasul dengan topik khalifah ketua agama. Kalau tadi kita ada sebut sedikit berkenaan dengan ummi, ataupun ada yang menyebut sebagai katanya buta huruf, katanya tidak boleh membaca. Ada juga yang sebut seperti itu. Jadi kita nak menjawab tohmahan mereka, maka kita nak kembali kepada perbincangan kita untuk perkataan ummi tersebut dan ejekan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Terima kasih pada da'i. Subhanallah, yang pertama tadi macam kita katakan adalah berbalik kepada gelaran. Gelaran itu pada asalnya langsung tidak membawa kepada apa-apa makna kekurangan atau keburukan dan sebagainya, dan dia terima pakai oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Yang keduanya adalah daripada sudut silsilah dan kronologi ilmu pengetahuan. Nilai sesebuah ilmu ini bukan bersifat copy dan paste ataupun salin dan tampal atau ambil plagiat dan sebagainya, tapi nilai ilmu itu adalah pertamanya daripada mana ianya diambil, cara bagaimana ilmu itu diliterasikan antara pemberi ilmu dan penerima ilmu, dan yang ketiga bagaimana pula yang menerima ilmu itu mengaplikasikan. Untuk memastikan tiga-tiga perkara ini, subhanallah, antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketika turun wahyu yang pertama, Nabi menyatakan ma ana biqari'in pada Jibril alaihissalam, iaitu aku tidak membaca. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa pertamanya daripada 6236 ayat Al-Quran, sumbernya siapa? Ini menidakkan dan juga sekaligus memberi satu tamparan kepada orang-orang Bani Israel yang suka mengubah ayat-ayat perkataan dan juga perintah yang diberikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang dilantik di kalangan mereka. Tamparan kepada orang-orang Quraisy yang ketika itu tidak mempunyai Tuhan ataupun hala tuju di dalam beragama, hanya mewarisi daripada atuk dan nenek mereka yang mereka juga tidak tahu daripada sudut autentisiti, ketepatan dan kebenarannya. Dan yang ketiganya adalah bila Nabi SAW dalam situasi yang sebegitu, Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan pentingnya dan indahnya Islam ini. Kita ada satu kekuatan daripada banyak, iaitu kita ada konsep mutawatir. Maksud mutawatir ini adalah pertamanya dia berterusan. Tahu daripada mana hingga sampai ke bahagian paling atas sekali siapa yang memberikannya ilmu itu, dan cara penyampaian ilmu itu sama ada talaqi ataupun secara ilham, secara wahyu dan sebagainya, ianya merupakan cara terbaik untuk menuntut ilmu. Dan yang hebatnya adalah ilmu yang didapati Nabi itu Nabi terus amalkan, malah Allah bagi jaminan yang Nabi takkan lupa. Rujuk dalam surah Al-Qiyamah, lihat pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi bukan bermakna Nabi bersalah, tetapi menegur nak menunjukkan ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
Bila Jibril AS bacakan kepada kamu ilmu, ayat, wahyu satu persatu, 23 tahun, Nabi dilihat cepat-cepat nak menjawab ataupun nak mengulang yang Jibril baca sebelum habis. Macam saya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, belum sampai Ar-Rahim, da'i takut terlupa, akan Bismillah juga cepat-cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, belum sampai alamin, Alhamdulillah. Kenapa kita nak ulang cepat? Sebab kita takut lupa. Nabi juga begitu. Tapi Allah bagi tahu dalam surah Al-Qiyamah, wahai Nabi, jangan kamu cepat-cepat nak gerakkan lisan, lidah kamu ini agar kamu dapat cepat hafal. Kenapa? Sebab Allah dah sebut dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6, iaitu fala tansa. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan kedudukan kamu yang tidak membaca ini, Allah jadikan kehebatan Nabi, Nabi tidak akan lupa mana-mana ayat dan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ signifikan perkataan ummi. Kadang-kadang dalam selawat pun kita sebut ummi juga untuk menunjukkan bukan kerendahan, malah ketinggian dan betapa dekatnya martabat Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu dia. Bukanlah menunjukkan kerendahan ataupun hina, tetapi ia adalah satu martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita pada hari ini yang salah faham tentang perkataan ummi tersebut. Baik, Ustaz, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Masrifah No Jamain. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, adakah tugas utama seorang khalifah itu menyampaikan dakwah pada semua manusia dan adil dalam meletakkan hukum? Apakah sifat-sifat yang ada pada seorang khalifah yang dipilih sebagai ketua agama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Masrifah No Jamain untuk soalan ini. Ciri-ciri dan juga bagaimana tugasnya. Silakan. Terima kasih pada Da'i Azrin, terima kasih pada yang bertanya. Tugas utama khalifah pertamanya adalah hifzuddin, menjaga dan memelihara agama itu sendiri. Lantaran itu dia adalah merupakan pancang pertama daripada 5 pancang maqasid syar'iyah. Kenapa sesuatu hukum syarak? Kenapa sesuatu perundangan? Kenapa sesuatu cabang syariah? Makna syariah ini adalah jalan, bukan sekadar perintah ataupun hukum hakam, tapi dia laluan yang Allah dah sediakan. Mengapa kesemuanya ini perlu dan diturunkan dan kena kepada manusia? Pertama, tidak ada manusia yang boleh katakan perintah-perintah Allah semua yang ni saya boleh buat, yang ni memang saya tak boleh buat lah. Tak, kerana syariat ini maksudnya bila Allah perintahkan, semua orang punya peluang yang sama untuk buat. Nak tak nak saja dia nak buat ataupun tidak. Macam yang dikata oleh Pendeta Za'ba, bekas sastrawan negara kan, Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Dia kata apa? Perangai itu bergantung kepada diri sendiri. Jangan salahkan orang lain kalau kita culas solat. Jangan nak salahkan situasi kalau sekiranya kita payah nak ke masjid. Jangan memberikan alasan ataupun excuse yang lain kerana kita melakukan perkara-perkara kemungkaran. Pokok pangkalnya dia balik kepada diri sendiri. Lantas tugas khalifah memelihara agama di peringkat rakyat, seluruh lapisan, dan di peringkat negara. Baik, itulah kalau kita perhatikan dalam Perlembagaan Persekutuan Negara kita Malaysia, daripada 183 perkara yang ada, tidak kurang daripada 28 tempat secara spesifik menunjukkan bukti betapa negara ini, pemimpin dan pemerintah diberikan allocation dalam undang-undang tertinggi negara untuk hifzuddin, memelihara agama itu sendiri. Jadi bukan kita saja yang bertanggungjawab, negara, pemimpin dan pemerintah bertanggungjawab memelihara agama bagi pelaksanaan rakyatnya dan juga apa-apa yang diperlukan oleh negara. Itu tugasan pertama bagi khalifah. Yang kedua daripada yang banyak adalah apabila memelihara agama, tugasan khalifah yang kedua adalah memastikan pelaksanaan itu dilihat. Dalam zaman sekarang ini, tunjuk dan menunjuk-nunjuk dua perkara yang berbeza sebenarnya. Kita perlu tunjuk kebaikan agar ianya menjadi satu stamp, ada syiar umat Islam ada di situ, kebaikan dilaksanakan di situ dan orang nak lihat. Tapi dalam masa yang sama kita bukan menunjuk-nunjuk kerana tujuan kita bukan riak tapi untuk mendidik. Lantas tugas khalifah dia mesti menjadi orang yang pertama yang menunjuk arah dan membimbing pandu. Bukan sekadar teori tetapi secara praktikal untuk memastikan agar apa-apa perintah Allah,
sama ada syariat jalan tadi ataupun syarak yang diwajib ataupun difardu ataupun yang menjadi rukun, semuanya itu dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Baik, berkenaan dengan tugas sebagai seorang khalifah ini sangat-sangat berat sebenarnya. Banyak yang patut dilaksanakan dan tanggungjawabnya di antaranya adalah menjaga agama, meletakkan hukum dengan seadil-adilnya dan memberikan yang terbaik kepada siapa yang dipimpin ke atasnya. Dan kalau kita lihat Ustaz sedikit di dalam Hayatus Sahabah, minta maaf kalau saya tersilap, dalam Hayatus Sahabah ada disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW apabila menjadi seorang khalifah, baginda Nabi membahagikan hari ataupun waktu itu kepada 4 bahagian. Satu bahagian untuk ibadat dan Allah, yang kedua untuk 1/4 lagi untuk keluarga, 1/4 untuk masyarakat dan 1/4 untuk diri baginda Nabi SAW sendiri. Tetapi Ustaz, pada hari ini kita tidaklah sebesar Nabi Muhammad SAW apabila membimbing sesuatu ataupun menjadi ketua kepada sesuatu. Tetapi kita pun sudah rasa macam sibuknya aku sampai tak dapat waktu yang baik untuk diri kita sendiri. Ada 2 soalan untuk Ustaz. Kita hari ini adakah sibuk ataupun buat-buat sibuk, dan juga bagaimana Rasulullah boleh kita terapkan dalam kehidupan kita cara membahagi waktu dengan baik, khususnya apabila menjadi seorang ketua, pemimpin dan juga khalifah. Silakan Ustaz. Subhanallah, soalan yang besar. Tak pasti saya boleh selesai ataupun tidak soalan ini di bawah 1 minit. Respon, ulasan dan komentar berkenaannya. Cuma tadi Da'i Azrin, saya ada tertinggal sikit daripada soalan yang sebelum tentang sifat-sifat. Sifat-sifat. Dalam melaksanakan tugasan syariah itu ada 2 sifat yang besarlah yang Nabi tunjukkan yang perlu ada pada khalifah. Pertama zuhud dan yang keduanya adalah tawadhu. Yang tidak mencari kegemilangan untuk diri sendiri. Kan kita lihat peristiwa ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memasuki dan membebaskan Palestin. Beliau bersama dengan khadamnya ataupun pembantunya dan dah bersetuju daripada Madinah naik unta, tetapi secara bergilir. Ada masanya Umar berada di atas sebagai khalifah, dia punya tukang pembantu atau khadam, PA lah senang cerita, yang pegang tali unta tu, dan kemudian bertukar. Bila sampai ke Palestin, masuk ke Baitul Maqdis, kebetulan ketika itu adalah merupakan giliran pembantunya yang berada di atas. Khalifah Islam yang kedua 10 tahun lebih memerintah dunia ini berada di bawah dan pegang tali unta tadi, hingga kan mereka merasakan bahawa Masya Allah yang di atas itulah khalifah sedangkan khalifah berada di bawah. Itu contoh zuhud dan juga tawadhu. Pembahagian masa Allah Subhanahu Wa Taala pertamanya mengulang terlalu banyak kali dalam Al-Quran tentang perubahan dan pertukaran siang dan juga malam. Siang ini untuk bekerja, malam ini untuk berehat ataupun untuk menutup tugasan harian. Benar, kalau lihat kepada tuntutan sekarang, baik yang bertugas sebagai penjawat awam ataupun yang sedang beraksi di peringkat sektor swasta dan sebagainya, kesibukan adalah suatu perkara yang tidak dapat dinafikan. Kadang-kadang kita nak call kawan kita, sibuk perkataan sibuk itu kadang-kadang lebih banyak daripada perkataan selawat yang kita ungkapkan. Dia begini, yang pertama dalam mengurus masa, memang kita kena sibuk. Sebagai khalifah, kita ini khalifah, kita kena sibuk. Dan yang pentingnya adalah kita kena pastikan berapa jam sekalipun diperuntukkan untuk manusia, untuk rakyat, untuk rakan, untuk saudara mara, untuk diri sendiri. Kesibukan itu biarlah prinsip asasnya sibuk kerana melakukan perkara yang dibenarkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak rukun, yang fardu; kalau tak fardu, yang wajib; kalau tak yang wajib, yang sunat; kalau tak yang sunat, yang harus, yang tidak dilarang agama, sibukkanlah diri untuk melakukan. Mengapa? Kalau kita tidak sibukkan diri dengan kebaikan, kita tetap akan sibuk. Adakah kita rasa aku tak pergi masjid lah supaya aku ada me time, masa untuk aku ni, tak payahlah ikut majlis ilmu, tak payahlah kuliah duha, tak payahlah masa Sabtu Ahad ni lah kita nak betul-betul berada di tepi pantai, lunjur kaki dan sebagainya kan, santan, sunburn and what not. Ustaz nak sebut berkata healing kan? Ustaz nak sebut berkata healing kan? Ada juga nak membawa kepada mana yang sama. Tapi konsepnya adalah kalau kita tak sibukkan diri kita dengan perkara kebaikan, nanti kita akan sibuk juga.
tapi Allah akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat hingga akhirnya kita tak dah nak buat benda-benda yang baik. Contoh, nanti kita akan jadi orang yang solat di hujung waktu. Dah ada dah ruang untuk solat, kita tangguh, kita tunda, dah terkejar-kejar nak solat. Betul, hebatnya kita boleh menjaga wuduk zuhur dan asar tu, dua solat yang panjang masa tu dengan satu wuduk. Tapi tak acilah kalau sekali wuduk itu hanya diambil di hujung zuhur untuk kita cover sekali dengan asar. So, kesibukan, kita tak dapat nak define pembahagian tu da'i. Setengah orang memerlukan 6 jam dengan masyarakat. Mungkin 1 jam atau 30 minit untuk diri sendiri berdasarkan kepada profesionalism dan juga kerjaya serta bidang tugas masing-masing. Tetapi benar apa yang nyatakan tadi, memang kena ada masa untuk orang lain. Orang lain ada dua, satu umum, satu lagi saudara mara, ahli keluarga. Kena ada masa untuk diri kita dan subhanallah, kena ada masa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam contohnya. Tapi kalau tiga-tiga ni buat dengan cara yang betul, kesemuanya ini merujuk kepada yang kita sebenarnya memberikan kesemua masa kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, pembahagian masa itu cukup cantik. Sibuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masa tetap teratur, diatur baik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patut kita fahami. Sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Khalifah dan ketua agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini sempena kita memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat satu kecintaan yang hadir daripada hati kita yang luhur timbul menjadi satu tingkah laku yang sangat bermakna dan juga beradab. Baik, sedang menonton, jom kita teruskan perbincangan kita. Kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Soalannya, Assalamualaikum. Sepanjang pengamatan Ustaz, sepanjang pengamatan Ustaz, adakah layak manusia zaman mutaakhir ini digelar khalifah? Dan soalan kedua, apakah perbezaan besar yang boleh kami pelajari daripada gelaran khalifah zaman sahabat, khalifah zaman tabi'in dan gelaran yang sama pada zaman khalaf? Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat kita Puan Rahimah Saud untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Da'i Azrin. Terima kasih kepada yang bertanya. Sepanjang pengamatan saya yang hina dan fakir, yang lemah dan kurang ini serba-serbi, subhanallah, kita ini di zaman mana sekalipun manusia sebenarnya diberikan gelaran sebagai khalifah. Rujuk dalam surah Al-Baqarah, satu daripada dua ayat dalam Quran yang gunakan perkataan khalifah, tetapi perkataan khalifah dalam mushtaqat, bentuk-bentuk yang lain banyak lagi disebut dalam Al-Quran. Pertamanya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, yang keduanya dalam surah Sad ayat 26. Kita fokus pada Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, tatkala Allah menitahkan pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ini menjadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa dia khalifah? Merujuk kepada manusia. Ya, kita ini sama ada punya jawatan yang hakiki ataupun posisi yang berada mewakili mana-mana organisasi, ataupun posisi tugakan, portfolio tindakan dalam apa juga bentuk dan bidang hierarki pengurusan, kita ini adalah khalifah. Lantas kerana itu kita perlu untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah. Ada khalifah yang manusia mempunyai pelbagai bentuk prestasi, sama ada yang baik ataupun tidak. Setidak-tidaknya dia kalau tak mampu pimpin orang lain, dia tetap daripada sudut kata bahasa, dia adalah khalifah yang memimpin diri sendiri ataupun memulakan pimpinan pada diri sendiri, kemudian barulah pergi kepada orang lain. Tetapi kalau soalan ini bermaksud adakah layak mana-mana pemimpin zaman mutaakhir ini dikenal dan digelar sebagai khalifah, maka itu perlukan pendetailan dan perincian daripada sudut yang lain. Pertama adalah kerana gelaran khalifah ini merujuk kepada asalnya Khulafaur Rasyidin 4 tadi yang kita sebutkan. Dan selepas daripada itu, dia adalah berdasarkan kepada faktor ketamadunan ataupun zaman pemerintahan yang mana. Selepas daripada Khulafaur Rasyidin sampai kepada Umayyah pula 600 tahun lebih, Abbasiyah, kemudian Mamalik dan sebagainya, panjang.
sampailah kepada kerajaan Uthmaniyah, maka gelaran itu diguna pakai dan tidak salah untuk diguna pakai sebab maknanya dalam bahasa Arab adalah pemimpin. Tetapi yang pentingnya adalah perbezaan besar yang boleh kita pelajari daripada gelaran zaman khalifah yang diistilahkan atau digelarkan pada para sahabat dan juga dengan bezanya di zaman yang khalaf yang terkemudian adalah kerana gelaran Khulafa Ar-Rashidin di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga Sayyidina Ali bin Abi Talib, mereka ini melaksanakan pertamanya apa? Mereka melaksanakan ibrah, pengajaran paling besar, al-imamah, artinya kepimpinan ataupun ketuanan. Apa yang dijaga? Pertamanya, menjaga pentadbiran itu, kepimpinan berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keduanya, tugasan dan ibrah yang mereka tinggalkan Khulafa Ar-Rashidin ini adalah melaksanakan perundangan Islam. Hukum Islam itu dilihat ianya dilaksanakan dan juga dipraktikkan dalam mana-mana keadaan. Yang ketiga, mereka ini juga sebagai khalifah melaksanakan dan memastikan kelestarian ekonomi negara. Ianya sentiasa dijaga dan dipantau agar maslahat dan juga kebaikan untuk rakyat itu diperolehi. Ini boleh kita rujuk dalam surah Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 126, pentingnya ekonomi dalam kelestarian sesebuah dan pembangunan negara itu sendiri menjadi satu hala tuju, malah tugasan utama among the highest niche yang ada pada mana-mana pemimpin. Yang keempat, Khulafa Ar-Rashidin, mereka ini telah menunjukkan kepada dunia bahawa mereka benar-benar menjaga keselamatan rakyatnya daripada segala ancaman, sama ada rakyatnya itu beragama Islam ataupun rakyatnya itu mempunyai ideologi dan kefahaman yang lain. Dan yang kelima, Khulafa Ar-Rashidin meninggalkan kepada kita satu pesan yang perlu diteladani, iaitu mana-mana pemimpin perlulah untuk memastikan menjaga kebajikan dan maslahat awam. Kalau ianya berbentuk fasiliti ataupun ianya merupakan hala tuju atau juga merupakan sara hidup atau apa sahaja, maka contoh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia membina jalan raya sebagai satu cara perhubungan yang mempercepatkan, membina Baitul Mal, pusat kesihatan, hospital dan sebagainya, hingga menjadikan tanggungjawab khalifah di zaman Khulafa Ar-Rashidin itu amat signifikan, sehingga hingga sekarang pun kita mempraktikkan dalam susul galur cara dan juga model yang sama, insya-Allah. Itu perbezaannya di antara perkataan khalifah yang diguna pakai di zaman 4 khalifah yang utama sehinggalah kini. Khalifah seorang ketua dan masih lagi layak dan boleh dipakai sehingga kini. Baik, sedang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3 dan Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Kalau terlepas info ataupun siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bersua dan bersama dengan penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tersetia bersama dengan kita untuk mengikuti perbincangan daripada awal sehingga ke penghujung berkenaan dengan khalifah ketua agama yang kita bincangkan adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal tadi kita ada sebut perkataan khalifah dan khalifah, dan ada beberapa kali juga kita sebut perkataan amir, yakni ketua juga. Ada orang sebut khalifah tu ketua dan amir juga adalah seorang ketua. Dan kalau kita dapat lihat dalam Al-Quran ada digunakan perkataan khalifah dan juga ada digunakan perkataan amir. Jadi mungkin kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz daripada sudut bahasa dan istilah, apakah perbezaan ataupun adakah ianya sama ataupun ada lebih satu yang lebih tinggi daripada yang satu lagi di antara khalifah dan juga amir tersebut. Dan kalau kita dapat perhatikan, mungkin kita lihat ada satu ayat dalam Quran disebutkan taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Kenapa digunakan perkataan amir? Kenapa tidak khalifah? Mungkin ada perbezaan dan mungkin ada persamaan. Silakan Ustaz. Subhanallah. Terima kasih kepada Da'i Azrin, soalan yang sangat baik.
Pertamanya perkataan amir adalah merupakan isim fa'il kan. Amir artinya orang yang mengarah ataupun orang yang mengetuai. Ini daripada perkataan amara artinya arahan, perintah dan sebagainya. Jadi fungsi amir ini pertama dia ketua. Dalam bahasa Arab disebut sebagai qaid, dia sebagai yang ketua. Kedua, dia juga boleh diistilahkan dalam bahasa sekarang sebagai raja dan sebagainya. Dia juga adalah merupakan seorang hakim. Dia juga adalah merupakan seorang jari, artinya yang melaksanakan, the one who execute matters ataupun affairs. Itu dipanggil sebagai amir. Tentu bila gelaran dulu disebut sebagai Amir al-Mu'minin, ketua yang dilantik daripada kalangan orang-orang yang beriman. Tetapi bila disebut khalifah, dia lebih tinggi daripada amir. Perkataan khalifah di dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah 30, Sad, surah Sad ayat yang ke-26, merujuk pada makna, pertamanya makna khalifah ini adalah ganti. Dia adalah merupakan ganti. Jadi ganti yang paling asal adalah menggantikan nubuwah ataupun silsilah kenabian yang berakhir dengan kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sekadar menjadi ketua ataupun menjadi ad hoc ataupun menjadi pro tem ataupun menjadi penaja dan sebagainya, tapi dia adalah merupakan pengganti. Dia bukan menerima wahyu, dia tidak mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Nabi dapat, tetapi dia diarahkan untuk melaksanakan seperti mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Berbeza dengan amir. Amir ini ataupun ketua, dia ada dia punya lokalitinya. Dia ada had dan juga batasan kuasanya. Contoh kalau kita lihat di mana-mana di peringkat negara dunia, ada negara-negara dunia yang mengamalkan sistem raja mutlak. Artinya semua yang diuruskan, tak ada Perdana Menteri, tak ada Presiden. Macam kita mengamalkan raja berperlembagaan. Dia adalah merupakan amir. Macam yang ayat dibaca oleh da'i tadi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat pada Allah, taat pada Rasul, dan kamu kena taat kepada amir ataupun ketua yang ada di kalangan kamu. Siapa ketua? Tengok lokaliti kita. Kita berada di Malaysia, maka kita terikat dengan Perlembagaan Persekutuan dan kita kena dengar dan patuh bahawa dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 32 menyatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dilantik secara rotasi daripada Majlis Raja-Raja Melayu, ada 9 Raja Melayu itu sebagai ketua negara. Itu perkara 32. Apatah lagi dah ada pada perkara 40, 41, 42, 44 yang menunjukkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bukan sekadar bersifat tradisi, tapi dia merupakan pemerintah angkatan tentera yang tertinggi. Beliau jugalah yang berhak dan mempunyai kuasa untuk mengampunkan mana-mana pesalah. Beliau jugalah yang menjadi ketua bicara dan berada untuk melihat eksekutif, legislatif dan juga judiciary ataupun kehakiman. Lantas ini adalah ruang di mana raja berperlembagaan ataupun amir bagi kita yang berkuasa, maka kita hendaklah patuh dan juga mengikuti perintahnya. Antara itu, khalifah juga boleh membawa makna berbanding dengan amir, dia lebih tinggi daripada amir kerana dia punya skop itu melibatkan semua, tetapi amir mungkin hanya pada satu-satu sudut ataupun tempat. Kedua, perkataan khalifah konotasinya itu membawa makna daripada perkataan bahasa Arab khalfa, artinya belakang ataupun menuruti secara lebih tepat dan mengikuti. Ketua ataupun khalifah ini fungsinya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan dalam masa yang sama amir ini dia mengarahkan ataupun buat satu perkara berdasarkan nasihat ataupun kerana berdasarkan kepada peraturan yang sedia ada. Dia ada had dan juga dia ada batasan. Khalifah juga subhanallah adalah merupakan vicegerent, dia adalah merupakan wakil, dia adalah representative, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebab itu zaman dahulu kalau kita lihat dalam karya-karya teks persuratan Islam Melayu Islam yang lama, subhanallah, banyak menyatakan bahawa raja-raja ini, raja-raja Melayu adalah merupakan bayangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga dipanggil sebagai khalifah, dipanggil sebagai ketua kerana faktor tugasan mereka itu. Lantaran itu, daripada sudut pengurusan dan organisasi, kemungkinan gelaran itu istilahnya itu berbeza, tetapi daripada sudut persamaannya adalah fungsinya untuk menjaga maslahat. Cuma amir ini mungkin dia ada had dan batasan, tapi khalifah ini adalah untuk jami'ul ummah, keseluruhan umat Islam, tak kira di mana dia berada. Baik, itu perbezaan di antara khalifah dan juga amir sebentar tadi.
yang cuba kita fahami dengan lebih terperinci supaya mungkin ada di antara kita yang faham sama tetapi ia adalah khalifah itu lebih tinggi daripada amir. Baik, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, kenapa orang lelaki sahaja yang digelar khalifah, ketua khalifah ketua agama? Tidakkah wanita yang solehah juga berhak ataupun layak digelar sebagai khalifah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Pak Suli untuk soalan ini. Dia bukan marah Ustaz, tetapi dia hanya tanya nasihat. Kalau kita salah baca nampak macam marah tu. Silakan Ustaz. Ya. Itulah signifikan perkataan juga tu yang dibesarkan tu, yang lain tak besar pula. Yang lain kecil semua kan, dia kata solehah juga. Sila Ustaz. Okey, berdasarkan kepada emphasis dan penekanan pada perkataan juga yang dibesarkan tu, Ustaz sebenarnya tak perasan tadi. Lelaki dan wanita kedua-dua adalah pemimpin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman di kalangan lelaki, orang-orang beriman yang wanita, sebahagian mereka menjadi ketua, jadi pemimpin, lebih berkuasa, lebih mempunyai kedudukan tinggi berbanding dengan yang lain. Jadi tidak ada isu untuk wanita itu diberikan, cuma dalam Al-Quran ini disebutkan perkataan wali. Subhanallah, itu satu lagi daripada konotasi pemimpin-pemimpin, khalifah, amir. Wali ini artinya daripada kalimah bahasa Arab waliya, yang membawa makna yang mengurus, yang mentadbir, yang berada di peringkat, kalau dalam perjawatan kita panggil di peringkat kepengurusan, managerial, punya bahagian dan sebagainya. Maka ada orang lelaki, ada orang perempuan yang lebih sesuai diletakkan, dan zaman sekarang ini alhamdulillah kita lihat keterampilan wanita dalam arus kepimpinan dah sangat-sangat membanggakan, malah boleh lagi dieksplorasi ataupun diberikan lagi penekanan dan ruang yang lebih besar daripada itu. Tidak ada masalah. Jangan risau dan jangan sempitkan kita punya kegusaran ataupun rasa menjadi ketua itu dengan gelaran. After all, ia hanya sekadar merupakan gelaran, dan tidak semua yang boleh digelarkan dahulu itu sesuai untuk digelarkan sekarang. Berkemungkinan kerana faktor masyarakat dan juga rakyat yang berbeza, keperluan dan zaman, suasana yang berbeza, niche dan hala tuju sesuatu negara atau jabatan agensi juga berbeza. Antara itu, dia tetap layak, subhanallah, tetap layak bagi lelaki ataupun wanita untuk diangkat menjadi ketua ataupun wali, amir dan sebagainya. Tidaklah terhad hanya pada mesti ketua ni nama dengan perkataan khalifah itu sendiri, kerana dalam Quran khalifah ini dia bukan sekadar membawa makna jawatan, tetapi sebenarnya lebih merujuk kepada peranan. Kadang-kadang orang nak jawatan, tak nak ambil peranan pun. Tapi yang pentingnya biar dia berperanan. Bila berperanan itulah baru akan menjadikan kepimpinannya itu semakin kanan dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya suka yang hujung tu Ustaz. Saya sebut ada orang yang dia ada jawatan tetapi belum ada peranan. Dia tak buat peranan. Ada pula orang yang dia menjalankan peranan tetapi tidak ada jawatannya. Baik, terima kasih Ustaz. Dan saudara penonton, kita nak berehat seketika sekali lagi. Kita kembali selepas ini bersama Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru, teruskan bersama kami. Berperanan sebagai seorang khalifah, yang mana ianya membawa makna dan tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Jangan difokus kepada jawatan khalifah itu, tetapi lihatlah pada peranan yang patut dilaksanakan dan amanah yang diberikan. Baik, mari kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz katanya, apakah peranan kaum Hawa sebagai ibu, adik-beradik dan isteri mahupun anak perempuan dalam mendokong dan menyokong tugas-tugas seorang khalifah sepanjang zaman? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita, dan kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan sebelum tu Ustaz, saya suka bila mana dengar Ustaz cakap dia ada banyak istilah-istilah baru saya belajar. Tapi kat sini kita dapat tengok mendokong dan menyokong. Sama ke berbeza Ustaz? Sedikit tu Ustaz, silakan. Ada soalan tambahan tu yang jahat tu. Ya, betul. Okey, kita ambil yang jahat dulu. Jahat dulu. Menyokong dia ada tahap. Ada orang yang menyokong sampai ke peringkat mendokong.
Ada orang sekadar menyokong tapi bila jadi apa-apa dia akan lari dulu. Jadi dia lebih kuatnya adalah mendukung. Bila dah mendukung tu maksudnya adalah satu, Apa jadi pun bersama. apa jadi pun bersama, dia tak akan pergi ke mana. Kedua, yang mendukung ini perlu lebih kuasa dan tenaga sebab dia kena pimpin dan dia kena dukung tu. Bebanan itu ada dan dia bawa. Dalam ketika mana pemimpin itu dipuji, ketika pemimpin itu dikeji, dia tetap dukung, oh itu adalah merupakan antara pemimpin yang hebat. Asal saja yang didukung dan disokong itu adalah perkara yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, peranan kaum Hawa subhanallah terlalu banyak. Contoh yang paling hebat ditunjukkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya itu adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, iaitu meletakkan suaminya pemimpin itu berada di hadapan dan sebagai ummul mukminin zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pelbagai contoh bagaimana apa-apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Nabi itu diperkasakan, sama ada daripada sudut teori ataupun practicality ataupun sebagai satu cara untuk memastikan sempadan diri itu sentiasa dihiasi dengan perkara-perkara kebaikan. Kerana itu kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi, Aisyah radhiyallahu anha banyak cerita bagaimana karakter Nabi yang orang lain tak nampak, yang berada dalam rumah. Kerana pemimpin ini tidak hanya ketika berada di atas pentas ataupun dia berada di khalayak umum, ketika dia memakai pakaian yang formal ataupun rasmi, berketerampilan dan sebagainya, karakter pemimpin itu juga perlu dilihat ketika berada dalam rumah. Dalam rumah dia macam mana? Serabai ke tak serabai? Serabut ke tak serabut? Di luar rumah bagaimana? Ini fungsi kaum Hawa untuk menunjukkan bahawa benar yang disebut oleh Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Memang akhlak Nabi ini selari, sejajar, seiring dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga kalau kita perhatikan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika proses hijrah, dia suruh kepada putrinya, anak perempuannya Asma binti Abu Bakar, untuk bukan sekadar menyediakan makan, tapi daripada rumah kena pergi ke Gua Thur, tempat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu an bersembunyi on the way nak pergi ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Banyak risiko di situ, tapi kalau makanan tu tak sampai, bayangkan kita memerlukan makanan. Jadi di situlah ruang yang mungkin orang tak nampak. Di sinilah datangnya perkataan Sri Kandi itu ataupun hero di kalangan wanita untuk membantu tugas-tugas seorang khalifah. Wanita menjadi makmum dalam ruang-ruang ibadah. Sebab kalau tak ada makmum, di mana nilainya imam? Dia akan jadi solat seorang-seorang. Dia kena ada makmum yang di belakang, diberikan gelaran dalam bahasa kita sebagai sayap kanan dan sebagainya. Ia adalah merupakan sedikit daripada banyaknya peranan yang boleh dilakukan oleh kaum wanita. Ada masa-masanya juga kalau sekiranya imamnya, pemimpinnya itu jenis tak bercakap banyak sangat, maka ada ruang untuk makmum tadi, para wanita, isteri tadi untuk ke hadapan. Tidak salah pada ruang-ruang yang dibenarkan di dalam agama. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan tadi oleh da'i berkaitan tentang apa tadi ya yang kita tanya tadi itu berkenaan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW kekal eksklusif. Baik, subhanallah. Antaranya kalau kita perhatikan kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disambung khalifah ganti wakil kepada Nabi selepas kewafatan Nabi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hinggalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Al-Imam Al-Mawardi, subhanallah, di antara ulama mu'tabar yang banyak memperkatakan berkaitan tentang teori patriotisme, kenegaraan Islam dan sebagainya, dia nyatakan ada banyak faktor ataupun penyebab yang menunjukkan kehebatan khalifah dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kekal eksklusif. Yang pertamanya adalah kata beliau hifzuddin ala usulil mustaqarrah. Pemimpin ini, apa yang Nabi tunjukkan, dia memelihara agama berdasarkan kepada prinsip, bukan bina agama dan jaga agama berdasarkan kepada kepentingan peribadi ataupun sifat-sifat yang berbentuk sementara, nak dapatkan kemenangan jangka pendek dan sebagainya. Tak. Prinsip agama, biarpun lambat untuk dapat ataupun diserlahkan kejayaannya, maka pemimpin itu akan kekal jaga agama. Kedua adalah memelihara dan juga melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, iaitu memastikan agar nyawa
iaitu kehidupan dan juga diri, aktiviti yang dilakukan oleh rakyat serta harta yang dimiliki oleh rakyat itu sentiasa dijaga oleh ketua. Dan begitulah Nabi SAW dengan sifat Al-Amin yang tidak pernah menzalimi ataupun mengambil hak rakyatnya, hak sahabatnya dengan cara yang tidak benar. Keempat yang Nabi tunjukkan sangat prominent adalah melaksanakan had dan batasan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memelihara maruah dan jati diri rakyatnya, kaumnya, bangsanya dan umatnya. Dan ini juga yang dinyatakan dalam Islam, bahawa konsep himayatu muru'atil Islam, pemimpin ini bertanggungjawab untuk memelihara muru'ah, artinya maruah umat Islam itu, menjaga dan juga memelihara hak dan jati diri rakyatnya sejajar dengan apa yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim AS dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35. Antara doa Nabi Ibrahim AS adalah wajnubni wa bani ya an na'budal asnam, ya Allah, di Makkah negara yang baru ini kamu jauhkan dan lindungilah diriku, kata Nabi Ibrahim, dan jauhi serta lindungilah baniku. Perkataan bani ini membawa makna umatku, rakyatku, kaumku, bangsaku, keturunanku, zuriatku, anak, cucu, cicitku daripada menyembah berhala-berhala. Artinya menjaga persoalan akidah. Ini yang menjadikan Michael J. Hart, kalau kita lihat dalam bukunya tahun 1978, menyatakan antara the most influential leader, pemimpin yang paling hebat di dunia, 10 yang teratas. Nombor 1, ketika itu beliau belum lagi memeluk agama Islam. Lepas itu beliau memeluk Islam, dia menulis bahawa sebagai seorang bukan Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang paling inklusif, malah eksklusif dalam tindakannya dan juga perwatakannya yang membentuk umat dan masyarakat yang terbina dengan akidah dan dalam masa yang sama melaksanakan perintah Allah secara praktikal dalam kehidupan. Subhanallah, kekal eksklusif walaupun ramah, selalu jumpa orang, bukanlah seorang yang jenis menyombongkan diri, tetapi tetap ada nilai eksklusif itu. Karakter ini kita lihatkan, Dai, kalau kita perhatikan di dalam peperangan, Nabi adalah panglima perang. Maka arahan panglima dia tak boleh lembut-lembut. Dia kena dalam keadaan yang keras. Tapi bila Nabi berjumpa dengan golongan Badawi, Nabi berjumpa dengan fakir, Nabi berjumpa dengan sahabat yang sedang sakit, maka cara sentuhan itu subhanallah berbeza berdasarkan keadaan. Itulah hikmah dan keindahan kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul. Seperti ada seorang sahabat sebut, kata sahabat tersebut, Rasulullah ni kalau apabila duduk di rumah lain karakternya. Apabila di luar bersama dengan para sahabat lain karakternya. Apabila bersama dengan tetamu lain karakternya. Apabila mendengar laungan azan lain karakternya. Ini menyebabkan Rasulullah kekal eksklusif di situ. Baik, Ustaz, mungkin di penghujung ni Ustaz, mungkin kita nak tegur sesama diri kita ini, mengetuk pintu hati kita, menyiat setiap lapisan hati. Yang mana hari ini kita sebut bila mana melafazkan saja nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebut pada diri kita dan orang di hadapan kita, aku sayang, aku cinta pada Nabi Muhammad dan aku sayang pada Islam. Tapi bila mana kita sebut kita sayang, kita kata aku nak ikut apa yang Nabi Muhammad bawa dalam sunnah baginda. Kita ikut pada pakaian, pada apa yang Nabi Muhammad pakai dan lafazkan, kita ikut. Tetapi cara hidup dan juga pergaulan dan juga bagaimana hidup bermasyarakat kita tak ikut Nabi Muhammad SAW. Dan lagi satu adalah bagaimana sikap kepimpinan baginda dan sikap seorang khalifah yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yang itu kita tidak ikut, Ustaz. Jadi untuk hari ini, bagaimana kita nak tegur sesama kita nak tiru sikap khalifah Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi Muhammad menjaga agama, itu yang kita nak ikut. Silakan Ustaz, komen dan juga nasihat kepada penonton. Terima kasih kepada Da'i Azrin. Subhanallah, sebagai satu muhasabah, antara satu daripada 6 elemen untuk membugarkan akidah, meningkatkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada muraqabah, muaqabah dan sebagainya, yang paling penting adalah macam Da'i sebut, namanya muhasabah. Kita menyatakan dan juga berkongsi dapatan, melontarkan dalam masyarakat suatu isu dan pesanan, tujuan
tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk menjatuhkan ataupun cynical kepada sesiapa sahaja. Jadi berdasarkan ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sangat mencintai dan mengasihi umatnya. Kerana itu cinta kita pada Nabi tak mampu kita nak tiru seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menunjukkan cinta dan sayangnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta bila dilantik sebagai khalifah, tengoklah apa kata Abu Bakar As-Siddiq, rakan karib yang resemble, yang mewakili ataupun yang menjadi representasi kepada apa yang Nabi buat dan Nabi lakukan. Setengah orang kata, oh takkanlah nak ambil contoh Nabi, tak tinggi sangat tu. Okey, kita ambil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu contohnya. Bila dilantik sebagai khalifah, antara ungkapan pidato awal beliau selaku khalifah Islam yang pertama, dinyatakan bahawa ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wulitu alaikum, aku dijadikan wali, aku dijadikan penguasa, aku diangkat jadi ketua ke atas kamu semua, walastu bi khairikum, tapi aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Ni kata Abu Bakar yang imannya itu lebih berat daripada timbangan orang-orang yang beriman yang lain. Dia sentiasa merasakan bahawa dirinya itu masih ada kekurangan. Lantas untuk cinta Nabi SAW, jangan berpada dengan maklumat kita yang sedia ada. Jangan menjadikan modal maklumat-maklumat pendidikan Islam yang kita dapat oleh ustaz-ustazah zaman sekolah dulu, dah umur 30-40 masih guna jawapan yang sama. Aku kan dulu, ingat aku ustazah aku cakap dulu kan, subhanallah, artinya dalam tempoh lepas sekolah tu, sampailah pada usianya tak kira berapa, seakan terhenti ilmu itu. Nabi amat-amat memuliakan dan mencintai ilmu. Cara yang paling ampuh semua orang boleh buat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, lakukanlah suatu perkara dengan berasaskan maklumat, informasi dan ilmu. Artinya, tingkatkanlah ilmu tentang siapa Nabi kita SAW, dan kemudian bila kita dah jatuh cinta dengan Nabi kerana kenal peribadi Nabi, dia memberikan ruang yang sangat besar untuk kita mencontohi, meneladani dan juga mengamalkan sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Ustaz berikan kepada kita satu tamparan hebat di penghujung rancangan pada hari ini tentang khalifah dan ketua agama sempena memperingati baginda Nabi Muhammad SAW untuk salam Maulid Rasul pada tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberikan satu manfaat kepada kita dalam perkongsian pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kupasan dan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Mari kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.